Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farouk Ali bin Tayyib Butahir, nombor matrik 258223. Carta Organisasi Enigma Butik. Encik Muhammad Khairul Faiz bin Arifin merupakan pengarah Enigma Butik. Encik Muhammad Akbar bin Arifin merupakan pengarah operasi. Encik Muhammad Faizal bin Musa merupakan pengarah pemasaran. Encik Mutakim bin Rafi merupakan pengarah kewangan, dan saya Farouk Ali bin Tayyib Butahir merupakan pengarah sumber manusia. Enigma Butik menjual pelbagai jenis pakaian lelaki, menjalankan perniagaan B2B atas platform Alibaba.com, merupakan pengedar pakaian lelaki ke seluruh negara Malaysia dan negara-negara Asia. Bincangkan berkaitan dengan kemeja lelaki panjang yang istimewa ini. Kemeja ini hanya terdapat di Enigma Butik kerana kami merupakan pemborong tunggal dan pengedar tunggal. Kelebihan baju kemeja lengan panjang ini adalah collar kemeja tidak mudah kotor, collar design yang terkini, serap peluh dengan cepat, saiz yang pelbagai. Keistimewaannya, reka bentuk poket yang selesa, pilihan warna yang pelbagai dan banyak, iaitu lebih kurang 60 jenis warna. Kain yang digunakan adalah diperbuat daripada 40% kapas dan 60% polyester fiber. Mempunyai dua jenis kain, iaitu material yang berbeza, iaitu kain yang kosong dan kain berjalur halus. Penerangan dan pandangan industri pakaian. Pakaian merupakan keperluan asas setiap manusia. Kita memerlukan pakaian sentiasa untuk keselamatan dan keselesaan kita. Semenjak lahir hingga ke akhir hayat, kita memerlukan pakaian. Walaupun pakaian merupakan perkara asas, namun kini pakaian telah mengikuti trend terkini. Jenis pakaian, jenis kain, semuanya mengikuti trend-trend terkini. Permulaan perniagaan butik Enigma pakaian lelaki secara bolong adalah terdorong kerana minat pemegang saham sendiri, dan ianya merupakan satu keperluan dan tidak akan berakhirnya penawaran dan permintaan terhadap pakaian ini, sebab selagi mana adanya manusia, selagi itu perlunya pakaian. So tidak menjadi satu kerugian untuk kami memulakan perniagaan atau menjalankan perniagaan Enigma Butik. Keperluan pasaran pakaian. Pasaran adalah tertumpu kepada Malaysia dan negara-negara Asia, lebih fokus kepada golongan lelaki 25 tahun hingga 45 tahun. Sasaran kami ialah lelaki mengenakan kemeja ketika bekerja. Cadangan jualan unik. Kemeja lengan panjang Enigma Butik mempunyai banyak kelebihan berbanding produk-produk yang diedar oleh lain-lain pengedar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Faiz bin Arifin, matrik nombor 259620, pelajar PJJ jurusan komunikasi di UUM PIS Kuala Lumpur, Selangor. Terima kasih diucapkan kepada tenaga pengajar saya, iaitu Profesor Madya Dr. Sahadah binti Haji Abdullah selaku pengajar BPME 3033 E-Commercial. Subtopik yang saya akan kongsikan pada pagi ini adalah berkenaan dengan analisis persaingan. Apakah definisi analisis persaingan? Sebelum tu, jom kita tengok slide tersebut. Sebentar tadi kita dah lihat apa yang dimaksudkan dengan persaingan, analisis persaingan. So, seterusnya kita akan langkah ke jenis-jenis pesaing. Sudah tentu kita akan faham dalam persaingan dia terdapat dua jenis pesaing. Yang pertama adalah persaingan secara langsung dan persaingan secara tidak langsung.
apakah yang didefinisikan sebagai pesaing tidak langsung dan pesaing langsung. Saya sediakan satu lagi slide untuk anda. Jom layan. Analisis persaingan terdapat beberapa langkah-langkah bagi melancarkan urusan proses tersebut. Antaranya adalah mengenal pasti dan mengkategorikan senarai pesaing, mengkaji maklum balas pelanggan, mengenal pasti lokasi pemasaran dan pasaran pesaing, perancangan organisasi pesaing serta melaksanakan analisis SWOT. Terdapat beberapa kelebihan-kelebihan yang dapat dikenal pasti dalam proses analisis tersebut. Bagi contoh, kita dapat melihat analisis persaingan inilah merupakan satu tanda arah dalam sesebuah syarikat bagi membentuk matlamat ataupun mencapai matlamat dan tujuan. Analisis dibuat selain itu mampu untuk mengkaji sejauh mana kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaing yang berada di sekitar kawasan mereka. Apakah definisi yang dimaksudkan dengan analisis pelanggan? Jom layan. Saya akan rungkaikan cara dan proses analisis pelanggan. Antaranya adalah mengenal pasti kumpulan sasaran ataupun pelanggan, komunikasi secara langsung dengan pelanggan, mendapatkan maklum balas pelanggan. Semua rangkuman-rangkuman tersebut saya sediakan slide untuk tatapan tuan-tuan serta Profesor Madi atas. Subtopik terakhir yang tidak amanahkan kepada saya adalah berkenaan dengan kelebihan analisis pelanggan. Di sini saya akan rungkaikan beberapa kelebihan-kelebihan yang ada di sebalik analisis pelanggan. Antaranya adalah seperti berikut. Assalamualaikum, saya Mutakim bin Rafi. Saya akan menerangkan iaitu strategi penetapan harga dan penentuan kedudukan. Strategi penetapan harga merujuk kepada kaedah yang digunakan oleh sesebuah syarikat bagi menetapkan harga produk yang ditawarkan. Kebanyakan syarikat mengasaskan harga sesuatu produk berdasarkan kos pengeluaran, buruh, pengiklanan dan menambah sedikit peratusan tertentu supaya dapat mendapat untung. Harga itu sendiri merupakan komponen pemasaran yang boleh menentukan pendapatan sesebuah syarikat. Ini kerana penentuan harga yang betul akan menentukan permintaan optimum daripada pengguna dan rakan niaga. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa penetapan harga adalah salah satu faktor utama untuk sesebuah perniagaan mendapat keuntungan. Di dalamnya terdapat strategi penetapan harga. Strategi yang pertama iaitu price plus costing, iaitu penetapan harga yang boleh turut sama dilakukan oleh kebanyakan syarikat, tidak kira kecil atau besar, untuk menetapkan sesebuah harga. Yang kedua, markup merujuk kepada cara untuk menetapkan harga jualan sesuatu unit berdasarkan harga kos pada awal pembelian bahan. Dan yang ketiga, penentuan break even point atau singkatannya BEP, iaitu titik pulang modal, juga boleh dijadikan sebagai strategi harga yang bagus untuk syarikat. Dan yang keempat, analisis pesaing, iaitu kaedah yang boleh digunakan oleh syarikat untuk tujuan penetapan harga dengan menganalisis harga daripada pesaing atau pihak lawan. Dan yang kelima, penyelidikan permintaan pasaran. Tujuan kaedah ini adalah untuk melihat keperluan dan masalah yang dihadapi dan untuk khalayak sasaran. Dan yang ke-8, poin yang seterusnya adalah strategi promosi. Strategi promosi merujuk kepada perancangan bagaimana untuk membolehkan produk sampai ke tangan pelanggan. Dalam promosi perlu dirancang secara terperinci
bagaimana, bila, kepada siapa dan pada masa yang sesuai bagi melakukan pemasaran atau promosi sesuatu barang itu. Strategi pemasaran dianggap sangat penting bagi sesebuah syarikat, tetapi ianya sebenarnya promosi adalah lebih penting daripada itu. Ianya terdiri daripada pengiklanan. Pengiklanan adalah promosi untuk mempromosi produk atau perkhidmatan untuk memberi kesedaran tentang kewujudan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Dan yang terakhirnya ialah promosi jualan. Kebiasaannya promosi jualan adalah suatu aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan aliran barangan atau perkhidmatan daripada pengeluar dan juga kepada jualan akhir kepada pengguna. Dalam promosi jualan ini adalah satu cara untuk produk dikenali oleh pembeli dengan melakukan permulaan seperti percubaan produk atau memberikan hadiah kepada pelanggan terpilih. Sekian, itu saja daripada saya. Seterusnya saya memberi laluan kepada teman saya pula. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Muhammad Akbar bin Arifin, nombor metrik 259608. Okey, seterusnya saya akan bincangkan strategi pemasaran. E-dagang merangkumi bidang perniagaan atau perdagangan atas talian dengan menggunakan internet sebagai medium untuk tujuan komunikasi dan juga transaksi perniagaan online. Strategi pertama adalah pemasaran perniagaan melalui pemasaran internet. Penggunaan internet sangat penting untuk mengembangkan perniagaan. Internet banyak berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan maklumat dalam apa-apa jua jenis perniagaan yang dibuat. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan platform Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Okey, strategi yang kedua adalah membuat laman sesawang web ataupun portal khusus untuk perniagaan. Untuk makluman, laman web yang kini semakin digunakan dengan meluas oleh orang ramai dan menjadi keperluan setiap orang. Dengan adanya laman web ini, khalayak pembeli juga dapat membuat pilihan yang lebih banyak, lebih lagi pakaian yang kini tidak dapat di mana-mana kedai yang berhampiran. Mereka boleh mendapatkannya hanya di laman web. Strategi yang ketiga, strategi pemasaran melalui iklan. Iklan sangat perlu untuk menarik perhatian pengguna supaya mereka peka terhadap sesuatu jenama. Kemampuan media atas talian seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya ini dapat menjadikan tempat untuk membuat dan mempromosikan iklan perniagaan milik kita. Okey, seterusnya demografi atau segmentasi pemasaran. Segmentasi pemasaran adalah proses pembahagian pasaran ke dalam kumpulan pembeli dengan ciri, keperluan atau kelakuan yang berbeza yang memerlukan program pemasaran atau produk berasingan. Bukan sahaja menggunakan segmentasi demografi dari segi jantina, penempatan, umur dan latar belakang etnik, tetapi juga menggunakan penggabungan geografi mengikut negara atau rantau di dunia. Melalui pemasaran segmen, pemasaran berusaha mengasingkan pasaran yang luas dan mengenal pasti beberapa segmen pasaran secara terperinci. Kemudian menyesuaikan tawarannya dengan memilih hanya satu atau dua di antara segmen tersebut untuk dijadikan sasarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Faizal bin Musa, nombor metrik 258620. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang tugasan kumpulan kami yang bertajuk analisis pasaran, dan saya akan menerangkan sedikit tentang satu topik yang telah kami buatlah. Okey, pertamanya mengenai yang akan saya terangkan adalah sasaran
iaitu lokasi, wilayah dan sebagainya. Dalam konteks penjualan pakaian lelaki yang telah kami hasilkan untuk tugas ini adalah penonjolan lokasi yang unik dan berbeza adalah indikator untuk mendapatkan kestabilan dalam persaingan. Bergantung kepada konsep penggunaan iaitu meningkatkan keyakinan pengguna dalam proses meminati pakaian yang bersesuaian serta gaya yang diminati. Manakala strategi kewilayahan ialah satu perkara yang perlu diberi tumpuan khususnya oleh setiap penjual. Justru seseorang usahawan perlu membuat perancangan yang awal tentang strategi wilayah bagi mengelak sebarang masalah pada masa hadapan. Okey, seterusnya subtopik yang seterusnya itu persekitaran persaingan. Cabaran bagi penjualan pakaian adalah bagaimana untuk menarik pengguna memilih produk kami yang dijual dalam pasaran platform Alibaba.com. Dalam penentuan harga, penjual harus mengambil kira persepsi pengguna dan bagaimana persepsi ini akan memberi kesan kepada keputusan yang akan dibuat oleh pelanggan dengan pembelian barangan produk yang kami jual lah. Sebagai contohnya, faedah yang diperolehi dari penggunaan pakaian tersebut. Okey, dalam menjalankan tanggungjawab pemasaran, pengurus pemasaran memerlukan banyak maklumat untuk membantu membuat keputusan yang lebih tepat. Tujuan utama adalah untuk memperbaiki dan mengukuhkan lagi hubungan antara penjual dan pelanggan. Okey, seterusnya topik yang seterusnya adalah halangan untuk masuk dalam pasaran lah. Okey, kerajaan negara di seluruh dunia mengenakan pelbagai peraturan atau halangan perniagaan. Peraturan yang dikuasa boleh menyebabkan harga barangan yang diimport menjadi lebih mahal dan tidak kompetitif jika dibandingkan dengan barangan tempatan yang jauh lebih murah dan senang untuk didapati di pasaran negara berkenaan lah. Penjual seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi pasaran yang sebegini. Okey, seterusnya topiknya adalah keperluan dan kehendak pelanggan. Apa yang penjual harus pentingkan ialah mencari maklumat mengenai kehendak dan keperluan pelanggan sasaran secara terus menerus maupun setiap perubahan dari segi demografi maupun sosial yang berlaku kepada dalam pasaran lah. Okey, strategi bagi menarik minat pembeli terhadap penjualan dalam platform online adalah membangunkan ciri-ciri interaktif. Iaitu ciri-ciri ini adalah penting bagi mengurangkan kebimbangan pelanggan. Seterusnya menyampaikan ciri-ciri produk dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.